Sorotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. 2 hari lepas viral di media sosial tentang seorang yang bernama Hawa Yaakob yang dipanggil mengisi salah satu slot rancangan yang melibatkan keuangan di RTM. Dan ramai yang mengetahui bahawa Hawa Yaakob ini adalah salah seorang pencacai dan juga penfitnah pembohong yang menjadi pencacai kepada PAS dan Perikatan Nasional, membuat konten-konten yang berunsur fitnah, berunsur pembohongan, dan termasuklah yang kes terbaru dia mengelirukan fakta tentang khazanah dan ada laporan polis telah dibuat berkaitan isu itu. Yang peliknya, orang seperti ini masih lagi diberikan ruang dan kesempatan untuk menjadi panel dalam rancangan TV. Malah TV1, bukan TV swasta, tuan-tuan. Jadi saya ingin mencadangkan kepada Menteri Komunikasi Digital dan kementerian-kementerian lain yang terlibat. Ada beberapa cadangan yang ingin saya kemukakan supaya kita dapat mengekang kemarahan, mengekang fitnah, pembohongan dan juga mengekang modus operandi yang sebenarnya memang menjadi perancangan dan tindakan yang dilakukan oleh Perikatan Nasional untuk menyebarluaskan fitnah pembohongan untuk mencapai political mileage mereka. Pertama, saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Komunikasi Digital, khasnya Menteri Komunikasi Digital, menilai semua program-program yang ada di dalam TV1, TV2, TV3 dan TV swasta supaya memastikan program-program tersebut adalah memberikan keuntungan kepada politik Kerajaan Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan ini. Yang kedua, kena melihat semua program-program itu siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi ahli panel, siapa yang diundang untuk mengisi slot-slot di dalam semua rancangan TV itu, kerana kita bimbang masih ada lagi mereka-mereka yang terdiri daripada kaki fitnah, kaki pembohong ini dipanggil untuk mengisi slot-slot tersebut. Termasuklah ustaz dan ustazah selebriti dalam rancangan-rancangan berbentuk keagamaan yang kita tahu sebahagian besar ustazah selebriti ini adalah penyokong tegar kepada Perikatan Nasional. Kita bukan nak memberhentikan rancangan-rancangan berbentuk pendidikan agama nasihat tersebut, tetapi kita kena gantikan ahli-ahli panel, penceramah dan sebagainya itu dengan mereka yang mempunyai kefahaman dan juga yang sealiran dengan kerajaan perpaduan. Yang ketiga, setiap jabatan-jabatan dan kementerian-kementerian kena dipastikan bahawa hanya mereka-mereka yang sealiran dan juga yang mempunyai kefahaman tentang kebaikan kerajaan perpaduan sahaja yang boleh mengisi slot-slot ceramah ke, motivasi ke, apa juga slot di semua jabatan dalam Malaysia ini, supaya kita nak pastikan hanya mereka-mereka yang faham dan komited dengan kerajaan perpaduan saja yang dapat memberikan pengisian dalam program-program tersebut. Kerana kita bimbang kalau masih lagi dipanggil mereka-mereka yang menyokong ataupun menjadi penyokong tegar Perikatan Nasional ini, maka mereka akan mengelirukan dan cuba mempengaruhi staf-staf ke ketua-ketua jabatan ke semua penjawat awam ini supaya menyokong Perikatan Nasional yang kita tahu sekarang ini Perikatan Nasional tak ada kerja lain, hanya ingin menjatuhkan kerajaan dengan cara buat fitnah, dengan cara pembohongan. Yang keempat, Kementerian Komunikasi Digital dan apa juga kementerian dan mereka-mereka yang bertanggungjawab mesti menyenaraikan seberapa ramai ahli-ahli kerajaan perpaduan, parti-parti dalam kerajaan perpaduan,
pakar-pakar dalam kerajaan perpaduan, sama ada ahli ataupun penyokong, ataupun mereka yang dilihat cenderung kepada kerajaan perpaduan, senaraikan mereka ini sama ada mereka ustaz ke, pakar ke, ahli profesional ke dan sebagainya, senaraikan dan beri kepada semua jabatan dan nyatakan bahawa hanya mereka yang ada di dalam senarai ini saja yang boleh dipanggil untuk mengisi slot-slot yang di slot-slot rancangan ataupun program-program yang dirancang ataupun yang diadakan oleh jabatan-jabatan. Kerana kita lihat masih ramai lagi ustaz-ustaz selebriti, ustazah-ustazah selebriti yang kita tahu mereka ini adalah menghentam kerajaan, menghentam Pakatan Harapan, menghentam kerajaan perpaduan, sama ada sebelum kempen pilihan raya, semasa kempen maupun selepas pembentukan kerajaan perpaduan. Yang seterusnya, kita mengharapkan jabatan-jabatan yang terlibat dengan terlibat dengan mempopularkan kerajaan, yang terlibat dengan memantau media massa dan sebagainya seperti JKOM mesti bergerak cergas dengan agresif menjawab segala tomahan, pembohongan dan fitnah daripada uh, apa tu influencer Perikatan Nasional yang menggunakan media sosial untuk menyerang kerajaan perpaduan. JKOM mesti bertindak agresif menjawab fitnah, menjawab tomahan ini. Pada masa yang sama, JKOM juga kena menyerang balas tentang kelemahan-kelemahan kerajaan Perikatan Nasional, kelemahan Perikatan Nasional, kelemahan pemimpin Perikatan Nasional, dan pada masa yang sama menyebarluaskan program-program yang telah dilakukan oleh kerajaan perpaduan. Tangkis serangan dan fitnah, menyerang balas, mendedahkan kelemahan Perikatan Nasional, dan yang ketiga, menyebarluaskan program-program yang kita yakin ianya adalah program yang baik. Itu antara cadangan saya yang saya kemukakan kepada kerajaan perpaduan, terutamanya kepada Kementerian Komunikasi Digital dan kementerian-kementerian serta jabatan-jabatan yang berkenaan bagi memastikan bahawa kerajaan perpaduan ini dapat kita pertahankan dan untuk memastikan bahawa kita dapat menangkis setiap serangan, tomahan dan fitnah yang dilakukan oleh musuh-musuh saban hari, saban waktu, saban saat untuk mengkondemkan ataupun untuk menunjukkan kepada rakyat bahawa kerajaan perpaduan ini adalah kerajaan yang menentang Islam, kerajaan yang tidak mahu mendaulatkan Melayu, kerajaan yang liberal, kerajaan yang macam-macam lagi tomahan yang dikeluarkan. Sekian, harap dapat pertimbangan daripada pemimpin-pemimpin kerajaan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.